senjama gementar tiada kita teguh hadapi, bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi, statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama dakar, tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara, data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran, segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kami tunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan tidak hanya berhingga ke senja, semangat yang terus hidup harapan dan segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita, laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita, di bandar dan desa, walau di mana saja tidak mengira bangsa. Tanggung jawab kita bekerja sama untuk tingkatkan hidup. Panci semua perumahan, menghitung ada ketinggalan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita, panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita, panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda ke puncak dunia masa depan kita. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita, laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, terima kasih menghitung Malaysia kita makmur, aspirasi negara.
jawab bersama. Data anda masa depan banci asmara mengenai ekonomi. Terima kasih anda ke puncak dunia masa depan kita. Banci menghitung Malaysia. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayalkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Lakukan suara hingga ke mercu angkasa. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayalkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Lakukan suara hingga ke mercu angkasa. Prestasi Perdagangan Borong dan Runcit Jun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam statistik. Perdagangan Borong dan Runcit Malaysia catat RM 92.2 bilion pada Jun 2021 kesan pandemik COVID-19. Prestasi keseluruhan. Pada Jun 2021, jualan perdagangan borong dan runcit merekodkan RM 92.2 bilion, jatuh 10.3% tahun ke tahun. Manakala bagi prestasi berbanding Mei 2021, nilai jualan perdagangan borong dan runcit jatuh 14.8%. Bagi perbandingan tahunan, subsektor kenderaan bermotor yang paling terkesan merudum 92.4% atau RM 11.2 bilion untuk mencatatkan nilai jualan RM 0.9 bilion. Perdagangan runcit juga jatuh 2.9% atau RM 1.2 bilion kepada RM 40.6 bilion. Sebaliknya, perdagangan borong meningkat 3.6% atau RM 1.8 bilion untuk mencapai RM 50.7 bilion. Seterusnya, bagi indeks volume, perdagangan borong dan runcit mencatatkan pertumbuhan negatif 12.4% tahun ke tahun kepada 106.6 mata. Penguncupan ini disebabkan oleh kenderaan bermotor yang merudum 92.8%. Ini diikuti oleh perdagangan runcit dan perdagangan borong yang jatuh masing-masing 3.5% dan 0.1%. Prestasi kenderaan bermotor. Pertumbuhan negatif 92.4% bagi subsektor kenderaan bermotor pada bulan Jun 2021 adalah disebabkan oleh jualan kenderaan bermotor yang merosot 94.8% atau RM 6.4 bilion kepada RM 0.3 bilion. Ini diikuti oleh jualan komponen dan aksesori kenderaan bermotor
dengan negatif 88.2% untuk mencatatkan RM 0.3 bilion. Bagi prestasi indeks volume, kejatuhan 92.8% disumbangkan oleh jualan kenderaan bermotor dan jualan penyelenggaraan dan pembaikan motosikal masing-masing negatif 95.4% dan negatif 96.1%. Bagi perbandingan antara bulan, nilai jualan kenderaan bermotor turun 92.0%. Prestasi perdagangan runcit. Pada Jun 2021, pengencupan sebanyak 2.9% adalah disebabkan oleh jualan runcit di kedai bukan pengkhususan yang merosot 7.2% atau RM1.1 bilion kepada RM14.8 bilion. Jualan runcit bahan api kenderaan juga jatuh 21.6% kepada RM2.5 bilion, diikuti oleh jualan runcit di kedai pengkhususan yang turun 0.6% kepada RM8.1 bilion. Pada tempoh sama, indeks volume turut jatuh 3.5%. Bagi perbandingan antara bulan, nilai jualan turut merosot 6.4%. Prestasi perdagangan borong. Secara keseluruhan, subsektor perdagangan borong meningkat 3.6% bulan ini disokong oleh lain-lain pengkhususan jualan borong yang melonjak 17.2% atau RM3.0 bilion kepada RM20.2 bilion. Ini diikuti oleh jual borong bahan mentah pertanian dan haiwan hidup yang meningkat 2.9% atau RM0.1 bilion kepada RM4.6 bilion. Sebaliknya, indeks volume perdagangan borong menurun secara marginal kepada negatif 0.1%. Bagi perbandingan antara bulan, nilai jualan merekodkan pertumbuhan negatif 4.8%. Jualan runcit sebarang jenis produk melalui internet. Indeks jualan runcit sebarang jenis produk melalui internet yang menggambarkan aktiviti dagang merekodkan pertumbuhan 8.7% tahun ke tahun pada Jun 2021 berbanding 15.8% yang dicatatkan pada Mei 2021. Prestasi sektor perkhidmatan dan pendapatan e-dagang suku tahun kedua 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut adalah prestasi sektor perkhidmatan bagi suku tahun kedua 2021. Bagi mengukur prestasi sektor perkhidmatan secara suku tahunan, DOSM telah menyediakan 3 statistik berkaitan iaitu perangkaan perkhidmatan suku tahunan, indeks volume perkhidmatan suku tahunan dan indeks volume perdagangan borang dan runcit suku tahunan. Statistik ini meliputi 374 MC berasaskan Malaysian Standard Industrial Classification 2008 versi 1.0. Perangkaan perkhidmatan suku tahunan mula disusun bermula tahun 2012. Statistik yang dihasilkan meliputi jumlah hasil, bilangan pekerja dan gaji dan upah yang dibayar. Manakala indeks volume perkhidmatan dan indeks volume perdagangan borang dan runcit memaparkan data bermula 2015 sehingga yang terkini menggunakan tahun asas 2015. Mulai suku tahun kedua 2021, pendapatan e-dagang turut dilaporkan dalam penerbitan ini. Prestasi sektor perkhidmatan meningkat 20.5% pada suku tahun kedua 2021. Perbandingan tahun ke tahun, hasil sektor perkhidmatan pada suku kedua 2021 menunjukkan peningkatan 20.5% untuk mencatatkan RM404.5 bilion. Indeks volume perkhidmatan juga meningkat 17.6% untuk mencatatkan 116.7 mata pada suku tahun kedua 2021. Prestasi hasil segmen perdagangan borang dan runcit, makanan dan minuman dan penginapan. Seterusnya, kita beralih kepada prestasi bagi setiap subsektor mengikut segmen. Kita mulakan dengan segmen pertama iaitu segmen perdagangan borang dan runcit, makanan dan minuman dan penginapan. Subsektor pertama iaitu perdagangan borang dan runcit mencatatkan peningkatan nilai jualan 22.6% tahun ke tahun untuk merekodkan RM311.6 bilion.
Peningkatan ini didorong oleh semua aktiviti di dalam subsektor ini iaitu perdagangan borong 23.2%, perdagangan runcit 19.8% dan aktiviti kenderaan bermotor 33.5%. Indeks volume perdagangan borong dan runcit juga menunjukkan tren yang sama, meningkat 22.0% untuk mencatatkan 119.4 mata berbanding 97.8 mata pada suku tahun kedua 2020. Bagi subsektor seterusnya iaitu makanan dan minuman, pada suku tahun kedua 2021, subsektor ini merekodkan peningkatan 3.2% berbanding tahun sebelumnya. Pada tempoh sama, indeks volume juga turut meningkat 6.4%. Subsektor terakhir dalam segmen ini ialah subsektor penginapan. Perbandingan tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan 49.8% untuk merekodkan hasil sebanyak RM0.9 bilion pada suku tahun kedua 2021. Seiring dengan nilai hasil, indeks volume juga meningkat 46.3%. Prestasi hasil segmen maklumat dan komunikasi dan pengangkutan dan penyimpanan. Seterusnya, kita beralih ke segmen maklumat dan komunikasi dan pengangkutan dan penyimpanan. Bagi subsektor maklumat dan komunikasi, perbandingan antara tahun ke tahun mencatatkan peningkatan 4.6%. Indeks volume juga turut merekodkan peningkatan 5.8%. Subsektor pengangkutan dan penyimpanan berkembang 38.0% berbanding negatif 49.3% pada suku kedua 2020. Perbandingan antara tahun ke tahun bagi indeks volume juga menunjukkan peningkatan 39.6%. Prestasi hasil segmen kesihatan, pendidikan dan kesenian, hiburan dan rekreasi. Kita teruskan dengan prestasi hasil bagi subsektor di bawah segmen ketiga iaitu segmen kesihatan, pendidikan dan kesenian, hiburan dan rekreasi. Pada suku kedua 2021, subsektor kesihatan swasta merekodkan peningkatan 25.9% berbanding suku kedua 2020. Peningkatan ini adalah selari dengan prestasi indeks volume bagi subsektor ini yang meningkat 20.6%. Subsektor pendidikan pada suku kedua 2021 meningkat kepada 9.5% berbanding negatif 12.1% pada suku kedua 2020. Indeks volume turut menunjukkan tren pemulihan iaitu negatif 3.6%. Bagi perbandingan antara tahun ke tahun, subsektor kesenian, hiburan dan rekreasi melonjak kepada 103.1% berbanding negatif 83.7% pada suku kedua 2020. Begitu juga dengan indeks volume yang turut merekodkan kenaikan 110.0% kepada 44.2 mata berbanding 21.1 mata pada suku kedua 2020. Seterusnya, kita beralih kepada segmen terakhir iaitu segmen profesional dan ejen hartanah. Prestasi hasil segmen profesional dan ejen hartanah. Perbandingan antara tahun ke tahun menunjukkan hasil bagi subsektor profesional meningkat 8.6% berbanding negatif 20.0% pada suku kedua 2020. Indeks volume bagi subsektor ini juga menunjukkan peningkatan 9.5%. Bagi subsektor terakhir iaitu ejen hartanah, subsektor ini menunjukkan tren pemulihan negatif 0.8% berbanding negatif 32.3% pada suku kedua 2020. Indeks volume bagi subsektor ini juga turut merekodkan pemulihan kepada negatif 0.04%. Selain daripada nilai hasil, statistik pekerja serta gaji dan upah yang dibayar turut diterbitkan secara suku tahunan. Prestasi pekerja dan gaji dan upah dibayar. Pada suku tahun kedua 2021, jumlah pekerja dalam sektor perkhidmatan mencatatkan perubahan tahunan negatif 0.7% berbanding negatif 3.1% pada suku tahun kedua 2020. Kebanyakan segmen di bawah sektor perkhidmatan telah menunjukkan pemulihan berbanding suku kedua 2020 kecuali segmen kesihatan, pendidikan dan kesenian, hiburan dan rekreasi
iaitu dari negatif 0.6% pada suku kedua 2020 kepada negatif 1.7%, dan segmen profesional dan ejen hartanah negatif 2.0% berbanding negatif 0.1% suku kedua 2020. Gaji dan upah yang dibayar bagi sektor perkhidmatan juga menunjukkan peningkatan iaitu 0.4% tahun ke tahun berbanding negatif 6.4% pada suku kedua 2020. Segmen maklumat dan komunikasi dan pengangkutan dan penyimpanan menunjukkan pemulihan yang ketara iaitu dari negatif 19.6% pada suku kedua 2020 kepada positif 2.8%. Prestasi e-dagang. Pendapatan e-dagang Malaysia pada suku tahun kedua 2021 merekodkan RM267.6 bilion dengan peningkatan 23.3% berbanding suku tahun yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan transaksi e-dagang ini didorong terutamanya oleh sektor pembuatan dan perkhidmatan. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaan Demografi Malaysia Suku Tahun Kedua 2021. Penduduk Malaysia pada suku tahun kedua 2021 merekodkan 32.66 juta. Penduduk lelaki direkodkan 16.77 juta, manakala perempuan 15.88 juta. Sementara itu, warga negara merekodkan 29.96 juta, manakala bukan warga negara 2.69 juta. Berikut merupakan penduduk Malaysia mengikut kumpulan umum kelahiran hidup. Pada suku tahun kedua 2021, kelahiran hidup merekodkan 111,573 kelahiran, menurun berbanding suku tahun kedua 2020 116,688 kelahiran hidup. Daripada itu, bayi lelaki merekodkan 55,692 kelahiran, manakala bagi perempuan 55,881 kelahiran. Berikut merupakan kelahiran hidup mengikut kumpulan etnik utama. Kematian. Pada suku tahun kedua 2021, kematian merekodkan 44,307 kematian, meningkat berbanding suku tahun kedua 2020 40,241 kematian. Daripada itu, lelaki merekodkan 25,216 kematian, manakala perempuan 19,091 kematian. Berikut merupakan kematian bagi kumpulan etnik utama. Berikut merupakan demografi mengikut negeri pada suku tahun kedua 2021